الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله الله الله
Allah, Ya Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami kembali kepadamu. Kami kembali kepadamu ya Allah. Kami semua akan mati kembali padamu ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Kami menyesal atas sekalian perbuatan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. وندمنا على ما فعلنا
Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Ya Allah, Kami takut, kami harap kepadamu. Suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap belas darimu. Wassalallahu. Allahumma amin ya Allah. Terimalah kami sebagai hamba-Mu yang Kau ridai ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang zahir dan yang batin. Ampunkanlah dosa kami yang kami lakukan dengan sengaja yang tak sengaja. Ampunkanlah dosa yang kami tahu yang kami tidak tahu. Ampunkanlah ibu ayah kami, keluarga kami. Ampunkanlah guru-guru kami, datuk nenek kami, dan sekalian kaum muslim muslimat dan mereka yang mengikuti pengajian program online ini ya Allah. Ampunkanlah kami semua ya Allah. Bukakanlah mata hati kami untuk mengenal kebesaran dan keagungan-Mu. Pimpinlah kami ke jalan yang Kau ridai ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين. السلام عليك وعلى من حولك من المؤمنين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia lagi barakah ini, iaitu dalam mengikuti pengajian kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit-penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dan dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah menyambung kita dalam kitab Syarhus Sudur, iaitu kitab yang membicarakan tentang hal ehwalnya mati dan juga kubur, yang telah disusun oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, yang wafatnya pada tahun 911 Hijrah. Sudah 500 tahun lebih, tuan-tuan ya. Mari sama-sama kita hadirkan suratul Fatihah kepada tuan pengarang kita Al-Imam Suyuti. Semoga Allah merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan keberkahan ilmunya kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam pengajian semalam kita telah membicarakan daripada perihal azab kubur. Ya Allah, selamatkanlah semua kami daripada azab kubur ya Allah. Dan kita telah mengatakan bahawa azab kubur itu didengar oleh sekalian makhluk, melainkan jin dan manusia yang tak dengar. Haiwan, langit, bulan, bintang dan sekalian tumbuh-tumbuhan, batu, pasir, semua dengarkan akan azab kubur itu. Dan kita telah mengatakan juga orang yang tak beriman, dia akan diazabkan dengan dipatuk oleh 99 ekor ular yang amat berbisa. Daripada saat dia dikebumikan sampai hari kiamat, tiap hari 24 jam, tiap-tiap masa, terus dia dipatuk oleh ular yang sangat berbisa. Dan kita telah mengatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, antara sebab yang paling banyak sekali orang kena azab dalam kubur ialah kerana mereka mengumpat dan juga membawa mulut, iaitu batu api, dan juga mereka itu bila buang air kecil tidak bersih, sehingga apabila mereka salat dalam keadaan najis, dan itulah yang mengakibatkan mereka diazab dalam kubur. Sebab tu kita perlu belajar kitab fikih dalam bab membicarakan tentang kesucian, dalam kita qada hajat sebagainya, yang akan kita mulakan setelah kita dapat kitab kita insya-Allah. Jadi kitab yang telah kita order sedang on the way insya-Allah, tuan-tuan ya, ke tanah air kita. Setibanya insya-Allah kita akan edarkan segera, dan segeralah kita akan mulakan pengajian kitab fikih tersebut ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita pada hari ini, kita juga semalam telah bicarakan amalan-amalan yang dapat selamatkan kita dari azab kubur ialah amalan-amalan soleh kita, amalan ibadat taat, baca Quran, puasa sunat, puasa yang wajib, bersedekah, solat tahajud, kita berzikir, dan juga kita bersangka baik kepada Allah Ta'ala, kita menyambung silaturrahim, kita membantu orang miskin, dan segala-gala kebaikan tu, semuanya tu akan menjadi penyelamat, pendinding, menjauhkan kita daripada azab kubur. Dan demikian juga kita telah mengatakan dua surah yang amat penting, iaitu surah Al-Mulk, iaitu juz 21, juz 29. Surah yang pertama surah Al-Mulk, Tabarakalladzi, dan surah Sajadah, iaitu juz 21. Dua surah ini akan menjadi penyelamat daripada azab kubur dan juga di yaumul qiyamah. Jadi dipesan oleh Nabi, kalau boleh kita baca tiap-tiap hari selepas pada maghrib atau lepas isyak ya, ajarkan anak isteri kita semua, pimpin sama-sama mereka baca sehingga dapat hafal mereka itu. Pada hari ini kita akan menyambung lagi dalam bab ziarahi, iaitu perkuburan, dan orang ahli kubur mengetahui, mereka kenal siapa yang datang menziarah mereka, dan mereka melihat orang yang datang ziarah kepada mereka. Jadi sini tuan-tuan dan puan-puan, besok kita pun jadi ahli kubur. Kita pun harap-harap adalah anak cucu kita, adik-beradik kita datang ziarah kita. Maka apakah yang perlu kita lakukan? Hari ini kita masih hidup.
kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Maka begitulah yang disebutkan oleh riwayat Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Bab Kubur daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min rajulin yazuru qabr akhi," tidak seorang pun yang pergi ziarah kubur saudaranya, wa yajlisu indahu, melainkan dia duduk di samping kuburnya, illa sta'nasar wa radda alaihi, melainkan orang ahli kubur itu merasa senang, merasa gembira bila orang datang ziarah duduk di samping dia dan dia mengucapkan salam, maka orang ahli kubur itu akan memberi salam, menjawab salam itu. Jawab salam itu semua makhluk dengar, melainkan jin dan manusia saja yang tak mendengarkannya. Itulah sampailah orang yang ziarah kubur itu pun bangun dan meninggalkan tempat perkuburan itu. Jadi tuan-tuan ya, bila kita pergi ziarah kubur adik-beradik ke ibu ayah kita ya, senang adik-beradik kita, ibu ayah kita tu kita duduk di samping kubur tu ya, dan kemudian senang dia, gembira dia, tenang dia. Begitulah sampailah kita bangun. Dalam riwayat yang lain pula daripada Imam Baihaqi radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Abu Hurairah mengatakan, apabila seseorang itu melalui perkuburan yang dia kenal, ke adik-beradik ke kawan ke, dia pun memberi salam pada ahli kubur itu, "Assalamualaikum ya ahlul kubur." Maka menjawablah si adik-beradiknya atau kawannya yang mengenal dia tu. Dan kalau dia melalui kubur yang dia tak kenal, maka dia ucapkan salam juga kepada ahli kubur, maka ahli kubur tu akan menjawab salamnya. Jadi kalau orang yang dia kenal, dia beri salam, orang dalam ahli kubur yang kenal tu pun jawab dan dia kenal, oh ini abang aku, oh ini adik aku, oh ini kawan aku datang ziarah aku. Kalau kita beri salam pada kubur yang kita tak kenal, orang dalam kubur tu pun jawab juga. Orang tu kubur jawab, tapi dia tak kenal lah, tapi dia jawab salam kita itu. Subhanallah. Kalau kubur tu bercampur antara orang-orang Islam dengan orang yang bukan Islam, macam mana Ustaz? Kita beri salam, "Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat." Iaitu daripada golongan orang yang beriman. Jadi yang orang beriman sajalah yang akan dapat doa salam kita. Sebab salam ni tuan-tuan, dia merupakan seperti doa. Salam tu apa? Sejahtera. Assalamualaikum, sejahtera atas kamu. Itu doa lah tu. Mesti, ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada orang yang aku ucapkan salam, iaitu pada ahli kubur. Begitulah juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Hakim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan, aku satu masa itu mendatangi rumahku, maka aku ni kalau sekiranya datang rumah Siti Aisyah, dalam rumah Siti Aisyah ada siapa? Ada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, suami dia. Ada kubur siapa lagi? Kubur ayahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi apabila Siti Aisyah balik ke rumah, dia pun bukalah pakaian dia yang biasa, tapi pakaian yang tutup dalam tu masih tutup. Ya, tapi selendang dia buka, ya, dia punya abaya dia buka, ya. Tetapi apabila ditanam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam kubur kawasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar, kubur Nabi dengan Abu Bakar tu di mana? Dalam rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi rumah Siti Aisyah situlah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan Nabi pun ditanam dalam rumah Siti Aisyah, dan ayahnya Abu Bakar pun wafat ditanam samping Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila wafat, dia minta izin sebelum dia meninggal, dia hantar anaknya Abdullah pergi minta izin kepada Sayyidatina Aisyah untuk kalau ayah meninggal supaya ditanamkan di dalam perkuburan kawasan Nabi dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka diizinkan oleh Siti Aisyah. Dan dan kemudian ayahnya pesan lagi pada anaknya Abdullah, kalau ayah sudah mati, sebelum bawa mayat ayah ke dalam kamarnya Siti Aisyah untuk ditanamkan mayat ayah, minta izin lagi sekali agar dibenarkan izinnya supaya ditanamkan ayah dalam perkuburannya dengan Nabi dengan Abu Bakar. Kerana mungkin dia izinkan ayah untuk ditanam di dalam kawasan itu kerana masih ayah hidup, dia malu dan segan nak menolak. Tapi sekarang kalau ayah dah mati, kita nak pastikan dia izin dengan sukarela.
Dan begitulah apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sudah wafat, anaknya Abdullah datang minta izin lagi sekali pada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, nak minta izin ayah saya untuk dikebumikan ke dalam kamar ini. Maka Sayyidatina Aisyah pun izinkan. Maka begitulah setelah Sayyidina Umar dikuburkan di dalam makam tempatnya Nabi dengan Abu Bakar, iaitu dalam kamar biliknya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Siti Aisyah balik ke rumah, dia tak buka lagi tudung. Dia masih lagi berpakaian tutup aurat. Kenapa? Karena malu dia. Sayyidina Umar ada. Ya Allah, Sayyidina Umar kan sudah mati, sudah meninggal. Itulah kita kata. Tetapi kita orang yang beriman, Ahlus Sunnah Jemaah mengatakan bahawa orang dalam kubur itu hidup. Hidup mereka, apalagi kalau mereka orang Ahlullah, kekasih-kekasih Allah. Mereka tu hidup dalam kubur mereka. Kita dah baca hadis-hadis yang lepas bahawa apabila mayat itu sudah dalam kuburnya, rohnya yang sudah dicabut oleh malaikat maut dikembalikan kepada jasadnya. Jadi mereka tu hidup dalam kubur mereka, maupun dalam keadaan nikmat atau dalam azab. Itu perkara yang kedua. Jadi begitulah dia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersifat beradab dia apabila masuk ke dalam rumahnya, untuk dia nak berpakaian dalam keadaan tutup aurat walaupun dalam rumah, kerana ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang dikuburkan dalam rumahnya. Jadi maknanya apa? Dia percaya dan dia mengetahui orang dalam kubur pun melihat. Begitulah bila kita pergi ziarah pada kubur-kubur, ya. Maka begitulah diriwayatkan juga daripada Imam Tabarani, yang di mana dia bawakan hadis pada Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menziarahi perkuburan orang-orang mati syahid di Uhud. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kuburannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang pertama yang pergi ke kota Madinah untuk mengembangkan agama Islam di atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi dan semua umat Islam berhijrah ke kota Madinah Munawwarah. Jadi Mus'ab bin Umair radhiyallahu an ini, dia adalah merupakan pendakwah pertama ke kota Madinah, dan tidak ada satu rumah pun di kota Madinah melainkan telah dimasuki oleh Mus'ab untuk menyampaikan agama Islam, dan orang-orang ahli Madinah dengan senang hati menerima ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda, di mana dia adalah seorang pemuda yang kaya, daripada keluarga yang kaya, di mana dia pernah pakai baju yang berharga 200 dirham, tapi dia tinggalkan keluarga dia yang kaya raya itu kerana nak mengikut hijrah kepada Allah dan Rasulnya, hijrah ke kota Madinah Munawwarah. Maka dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair dia memegang bendera Islam. Dia apabila pegang bendera Islam, datang orang kafir potong tangan kanan dia, maka bendera itu dicapai dengan tangan kiri. Kemudian datang orang kafir potong tangan kiri, maka disepitkan di antara tangan kudung dia dengan badan dia. Maka akhirnya dia ditikam daripada belakang. Kemudian bendera Islam dicapai oleh seorang pemuda yang lain pula. Kerana bendera ni kalau jatuh, artinya tentera itu sudah jatuh dan kalah. Jadi bendera dalam perang tak boleh jatuh. Maka Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu waktu nak dikebumikan mayatnya, bila kain pakaian dia tu tutup di muka dia, terbuka kaki dia. Bila tutup kaki, terbuka muka. Jadi Nabi SAW perintahkan supaya tutupkan muka dia dengan kain dia, dan tutupkan kaki dia tu dengan daun-daun sidra, pokok yang bernama sidra. Maka dengan itulah Nabi SAW sangat sayang pada dia. Dialah dia mana Nabi mengatakan, Allah gantikan kau wahai Mus'ab dengan 2 sayap daripada sayap syurga, di mana dia berterbangan di dalam syurga, ke mana dia nak pergi. Itulah Allah Ta'ala tinggikan darjat Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Ya tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menziarahi kuburnya Sayyidina Mus'ab bin Umair yang berada di tempat kawasan syuhada Uhud. Siapa-siapa daripada anda yang pernah pergi haji atau umrah, kita akan pergi ke ziarah ke Gunung Uhud, Bukit Uhud. Di sana ada perkuburannya syuhada, orang yang mati syahid dalam perang Uhud. Jumlah mereka seramai 70 orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pulang daripada menziarahi makam Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbicara kepada para sahabat-sahabatnya, iaitu yang sudah kita katakan sudah kembali pada Allah, yang di makam orang syuhada. Maka Nabi katakan, aku menyaksikan kamu semua ni hidup di sisi Allah.
Maka Nabi mengatakan, aku saksikan kamu semua hidup di sisi Allah. Maka Nabi SAW pun berkata pada sahabat-sahabatnya ada, kamu semua ini pergilah ziarah orang-orang yang sudah mati ini dan berilah salam kepada mereka. Demi Allah nyawaku di tangannya, bahawa tidak seseorang yang salam kepada mereka, melainkan mereka akan menjawab salam kepada orang yang ucapkan salam tu sampai hari kiamat. Makna di sini, bila-bila masa pun kalau kita datang ke Bukit Uhud, kita memberi salam kepada orang yang mati syahid itu, mereka menjawab. Mereka jawab. Sampai hari kiamat pun kalau kita datang pun mereka menjawab salam kita. Itulah sebab bila kita tuan-tuan dan puan-puan ni pergi ziarah ke Bukit Uhud, selain daripada kita melihat tempat sejarah perang Uhud, kita beri salam pada syuhada Uhud. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Assalamualaikum ya ashab Rasulillah. Assalamualaikum ya mujahidin fi sabilillah. Mereka jawab. Dan jawapan mereka itu didengar oleh segala-galanya, melainkan jin dan manusia saja tak dengar. Itulah hukum Allah Ta'ala. Kalau kita dengar, kita pun dah takut. Tapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini bukan makna satu orang. Kalaulah ustaz, tapi orang mati syahid paling semua. Orang yang siapa yang mati syahid, semuanya mereka mendengar. Bahkan semua orang yang tak mati syahid pun mendengarkan salam yang diucapkan oleh orang yang datang ziarah perkuburannya. Jadi kita bila masuk kawasan perkuburan, maupun di Singapura, di Melbourne, maupun di Mekah, ataupun di Madinah, ataupun di Kuala Lumpur, di Indonesia, di mana-mana, kita ucap Assalamualaikum ya daral mu'minin. Assalamualaikum atas dar tu rumah orang-orang yang beriman. Itu ucapannya. Dan kalau kita tak faham sangat, kita baca Assalamualaikum ya ahlul kubur, wahai ahli kubur. Mereka menjawab, cuma mereka menjawapan, kita yang tak dengar. Dikeluarkan daripada Ibnu Abi Dunya dan Imam Baihaqi daripada Muhammad bin Wasid, dia mengatakan, telah sampai kepada kami berita bahawa orang-orang yang mati, yang dah mati itu, mereka mengetahui siapa yang menziarahi mereka pada hari Jumaat dan pada malam Jumaat, dan sampailah selepas hari Jumaat. Mana yaumul Jumaah wa yauma ma qablahu wa yauma ma ba'dahu. Sehari sebelum Jumaat, pada hari Jumaat, dan sehari selepas Jumaat. Apa tu? Hari Khamis, hari Jumaat dan hari Sabtu. Jadi kalau sekiranya kita datang ziarah kepada kubur pada 3 hari ini, maka orang ahli kubur tu tahu siapa yang datang ziarah dia. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kelebihannya hari Jumaat. Sebab hari Jumaat ni ialah Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa yang diketahuinya ialah pada malam Jumaat, iaitu ahli kubur tahu siapa ziarah dia pada malam Jumaat dan hari Jumaat, dan pada malam Sabtu sampailah pagi Sabtu sebelum terbit matahari. Iaitu daripada malam Sabtu sampailah sebelum terbit matahari hari Sabtu pagi. Ditanya kenapa? Kerana dia mengatakan itulah kelebihan hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni kelebihan dia bermula daripada malam Jumaat sampai the whole day of hari Jumaat, sampai masuk hari malam Sabtu, itu maghrib, sampailah sebelum terbit matahari pada pagi Sabtu. Itu semua diconsider, diambil kira sebagai keberkahan hari Jumaat. Jadi sesiapa yang pergi ziarah perkuburan pada hari-hari yang tersebut tadi, maka orang ahli kubur tu tahu siapa yang datang ziarah kepada dia. Masya Allah, tabarakallah. Habis ustaz, kalau hari lain kita datang ziarah, dia tahu ke tak tahu? Allahu alam. Tapi tak mustahil juga dia tahu. Tapi kelebihan hari Jumaat ni ada istimewa kerana dia merupakan raja sekalian hari. Dan begitulah dia dalam Imam Ibn Qayyim dalam membicarakan tentang roh ni, mereka ni berziarah antara satu sama lain. Roh ni yang di mana mereka yang orang yang beriman, mereka berziarah antara satu sama lain. Di mana mereka ini, roh ni terbagi pada dua. Roh yang di dalam keadaan nikmat, iaitu orang beriman yang beramal saleh. Roh yang dalam keadaan azab, iaitu orang yang tak beriman atau yang beriman tapi dalam dosa. Jadi dua golongan roh. Roh yang beriman, mereka bebas
Mereka berziarah antara satu sama lain. Siapa-siapa yang sudah meninggal, mereka datang ziarah. Jadi kalau kita pergi ke kubur ayah kita, ibu kita, isteri atau suami kita yang dah meninggal, kita tanya khabar, apa khabar mak kita yang dah meninggal 10 tahun dulu, bagaimana ayah, kau jumpa tak ayah? Ustaz ni cakap dengan siapa ni? Dengan ahli kubur. Ahli kubur tahu ke? Mereka tahu ke adik-beradik ke mak bapak dah meninggal? Mereka jumpa. Kalau mereka daripada golongan orang beriman, yang beramal soleh, mereka berziarah, bercerita macam kita bercerita kat dunia lah. Macam mana rumah kau tu, macam mana anak perempuan tu dah kahwin ke belum? Bagaimana si Ali tu sakit, dia sembuh ke? Jadi dia berceritalah apa-apa yang cerita kat dunia, yang belum dapat dia tahu lagi orang yang ke dalam kubur, yang sudah mati lebih awal. Jadi kalau kita pergi menziarah kubur pun, kita pun boleh cerita juga. Alhamdulillah anak saya mak anak saya dah pas periksa mak doakan dia jadi anak yang berjaya. Mak doakanlah ni cucu mak ni belum dapat jodoh lagi, mak doakan mak ya. Jadi ustaz boleh bercakap? Boleh. Itu sudah jadi perkara yang biasa di kalangan para ulama-ulama solehin. Bila mereka menziarah kubur seulama-ulama mereka ataupun keluarga mereka, mereka berbicara, berbual. Ada antara mereka memang para wali Allah, mereka boleh dengar pula jawapan dia. Memang pernah juga berlaku, ada seorang yang di mana orang soleh pergi datang ziarah ke kubur. Seorang saleh juga yang telah meninggal dunia, dia berbual. Kemudian dalam kubur tu menjawab, kau pergi ke rumah aku, kau pergi kat belakang pintu bilik aku, ada satu bakul tu, ada satu surat, ada wang, itu hak siapa-siapa yang aku dah tulis nama-nama dia. Terkejut dia. Balik dia bagi tahu pada keluarga semeninggal tu, kemudian cek betul ada surat pula, ada pula nama-namanya, dan kemudian untuk dibagi pada orang yang empunya. Nampak tuan-tuan? Pelik ustaz? Tak pelik. Sebab memang Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, mereka akan berserta bersama dengan orang-orang yang Allah kurniakan nikmat daripada kalangan para nabi dan orang siddiqin dan orang syuhada, orang yang mati syahid, dan salihin, orang salihin. Mereka berserta. Dan ulama' mengatakan mereka berserta tu dalam masa hidup dunia, dalam masa alam barzakh, dan dalam hari akhirat. Jadi kalau sekiranya kita mengatakan mereka berserta, bukan hanya berserta kat dalam akhirat, dalam alam barzakh. Sebab roh mereka tu bertemu antara satu sama lain. Itulah Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ma'an man ahab. Seseorang itu berserta dengan orang yang dia kasih. Dia kasih sayang pada ulama', dia kasih sayang pada wali-wali Allah, dia kasih sayang pada teman dia yang soleh. Maka besok kat dalam kubur pun, dalam alam barzakh, kita dah sebutkan alam kubur ialah alam akhirat yang pertama, tangga alam akhirat pertama. Kita nampak kubur tu hanya tanah dan batu saja, tapi sebenarnya arwah ini sudah masuk dalam alam yang namanya alam barzakh. Alam barzakh, alam akhirat, alam ghaib. Dia tak nampak dengan mata kepala kita seperti kita nampak batu, tembok, tidak. Tapi mereka dalam satu alam yang kita tak nampak dengan mata zahir kita. Subhanallah tuan-tuan ya. Itu bagi roh yang ada daripada orang-orang yang beramal soleh, yang mendapat nikmat daripada Allah. Mereka boleh ziarah-ziarah antara satu sama lain. Ya, macam kita hari raya pun kita boleh ziarah-ziarah, tapi sekarang kita tak boleh sebab kita COVID. Dalam kubur tak ada COVID. Alam barzakh tak ada COVID, bebas. Masya Allah, nak ziarah siapa ziarah. Tapi ziarah yang orang-orang beriman, orang yang beramal soleh. Adapun orang yang maksiat dan yang tak bertaubat lagi, dan juga orang yang tak beriman, mereka terus dalam azab dalam kubur. Na'udzubillah min zalik. Walaupun kita letakkan body dia tu kat dalam museum, orang semua tengok, tak ada apa azab, itu kan nampak pada zahir, tapi dia punya roh dia sudah berpindah kepada alam barzakh. Itulah kita katakan semalam, iaitu roh itu berpindah. Walaupun dia dimakan oleh ikan, dimakan oleh haiwan, binatang-binatang buas, tapi roh dia itu tetap hidup kerana roh dia tak mati lagi. Yang mati hanya jasmani saja. Allahu Akbar. Dan begitulah di dalam perkara ini, kadang-kadang kita melihat ada lagi perkara yang berlaku di kalangan orang solehin. Disebutkan oleh Imam Al-Yafi'i dalam kitab Raudhur Riyahin, daripada beberapa orang-orang solehin yang mengatakan, kami mengorek kubur, kami mengorek kubur, maka kami dapati ada orang yang ahli ibadat sedang membaca Quran dalam kuburnya. Masya Allah.
Jadi mereka terasa terkejut. Mereka korek kubur, ingatkan tanah tu, tanah belum ada orang tuan kubur lagi. Ataupun mungkin kuburnya macam mana di Mekah dan di Madinah, mereka mengulangi lagi. Mereka buka kubur tu yang dah pakai, tulang-tulang tu ditanam-tanamkan, kemudian masuk lagi mayat yang baru. Jadi antara kubur tu bila dia buka, dia nampak ada orang dalam kubur tu sedang baca Quran. Masya Allah. Dan kemudian di depan dia tu seperti taman yang menghijau. Kemudian orang dalam kubur tu yang baca Quran ni, yang baca Quran tu siapa? Mayat dah mati ni. Tapi dia baca Quran. Mana apa? Mana dia hidup? Orang solehin. Kemudian dia pun tengok ke atas. Dah kiamat ke? Dia tanya. Pasal orang yang korek kubur buka, ada orang sedang baca Quran. Orang yang dalam kubur kata, dah kiamat ke? Mana dah dunia dah kiamat ke? Dia nak keluar kubur. Kata orang yang hidup, belum. Tutup balik. Tutup balik. Masya Allah. Ini perkara ni bukan satu perkara yang ganjil, tuan-tuan. Sudah berlaku di kalangan para alim-alim ulama salihin, ya. Imam Suyuti ini luar biasa. Dia kumpulkan semua sejarah-sejarah yang kalau saya nak baca satu persatu tu memang takkan selesai lah. Tapi itu antara yang kita sebutkan tadi sebagai contoh bagaimana Allah SWT menunjukkan kepada kita bahawa mayat yang salihin, apalagi orang-orang yang beramal baik, ikhlas, tidak akan dimakan tanah. Apalagi kalau sekira mayat para nabi dan juga hafiz Quran. Mayat para nabi, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa al-anbiya ahya'un fi quburihim. Para nabi itu hidup dalam kubur-kubur mereka. Dan Nabi SAW waktu Isra Mi'raj daripada perjalanan di Mekah nak pergi ke Baitul Maqdis, Nabi nampak Nabi Musa. Inni ra'aitu akhi Musa yusalli fi qabri. Aku melihat saudara aku Musa sedang salat dalam kuburnya. Dan salat dalam kubur ini pun berlaku juga kepada para orang-orang alim ulama. Antaranya Thabit Al-Banani. Thabit Al-Banani ini seorang kekasih Allah dan seorang soleh. Dia berdoa, ya Allah, andai kata kalau diizinkan seseorang itu salat dalam kubur, izinkanlah aku salat dalam kuburku. Masya Allah. Kita dah salat pun, kita dah penat, letih, boleh nak rehat. Tapi dia boleh gembira dapat salat. Kalau lah izinkan dalam kubur dan salat, aku minta padamu, ya Allah, izinkan aku salat kubur. Dan benar sekali berlaku. Apabila sudah dikebumikan Thabit Al-Banani selepas dia meninggal dunia, kemudian adalah orang datang pergi ke kuburannya dan untuk nak bersalam, tapi seketul batu daripada atap kubur tu terjatuh. Jadi orang tu pun nak kutip lah. Sebagaimana saya katakan tadi, kubur-kubur kat negeri Arab ni kadang-kala dia bukan timbus dengan tanah sepenuh-penuh yang macam kita kat di negeri kita, tidak. Dia cuma tutup atap dia saja. Jadi kubur tu melopong. Jadi bila ketul batu daripada atap tu jatuh, jadi orang yang di luar ni pun nak angkat batu tu, kemudian ternampak Thabit Banani tengah solat. Tengah solat dalam kubur. Masya Allah. Ini orang salihin, tuan-tuan, ya. Dia punya minat dia punya nikmat dia punya gembira dia bila dia dapat ibadat, dapat salat, dapat baca Quran. Ini hakikatnya. Kalau siapa yang alhamdulillah Allah Ta'ala berikan hati dia cenderung pada ibadat, senang hati dia dapat ibadat, senang hati dapat baca Quran, senang hati dapat berzikir, insya-Allah dalam kubur pun dia akan dapat melakukan sama. Walaupun tak wajib, memang dah tak wajib. Bila kita dah mati, dah tak ada lagi kewajipan kita. Tak ada wajib, tak ada haram, tak ada apa. Sebab kita dah mati, tak ada lagi hukum-hukum agama. Tapi menjadi satu amalan yang dia suka, Allah berikan dia sebagai hadiah. Dia dapat beramal dalam kubur dia sendiri. Dan itu amalan bukan sebagai satu beban, tetapi sebagai satu nikmat. Itulah orang beriman ni, tuan-tuan. Bila dia dapat ibadat tu nikmat, alhamdulillah, rasa senang dapat ibadat, senang dapat tahajud, senang dapat puasa sunat, alhamdulillah. Itulah hakikat sebenarnya, tuan-tuan, ya. Dan demikianlah dikeluarkan sebagaimana dikeluarkan daripada Ibnu Abi Dunya dan Imam Baihaqi, menceritakan daripada seorang lelaki daripada keluarga Asim Al-Jahdari, ya. Satu orang daripada keluarga Asim Al-Jahdari mengatakan, aku lihat Asim Jahdari pada dalam tidur. Mana dia punya keluarga dia kan, yang mana Asim ni keluarga datuk nenek dia lah. Dia lihat dalam tidur. Selepas matinya tu beberapa tahun, melihat dalam tidur tu mana mimpi.
Maka aku pun berkata, yang lelaki yang hidup ni, yang mimpikan Datuk Noyang dia tu, Asim, aku pun tengok di dalam tidur dan mimpi, aku kata, kau kan dah mati. Dia kata, betul, aku dah mati. Maka, di mana kau sekarang ni? Mana si orang yang hidup ni bertanyalah kepada Asim yang dah mati tu, Datuk nenek dia tu, mana Tok sekarang ni? Maka dia berkata, demi Allah, kami dalam syurga, dalam taman daripada taman-taman syurga. Masya Allah. Dan aku pun bersama dengan beberapa teman-temanku, mana teman-teman dalam dunia yang daripada orang solehin, maka sama-sama mereka, kami akan berkumpul setiap pada malam Jumaat dan siang Jumaat. Kami akan berkumpul kepada seorang ulama bernama Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Ini Bakar bin Abdullah Al-Muzani pun sudah meninggal. Tapi ulama. Jadi mereka ni, roh-roh ni, orang-orang yang beriman ni, mereka ni bebas. Mereka pergi ziarah pula kepada ulama ni yang dah meninggal juga. Macam mana hidup ke dunia mereka pergi ziarah ulama, macam itulah mereka dah meninggal pun pergi ziarah ulama. Maka mereka pun mendapatkanlah berita-berita daripada apa-apa yang berlaku. Berbual-bual lah antara sesama mereka. Maka aku bertanya, orang yang hidup ni bertanya pada Asim yang dalam mimpi tu, ajsadukum am arwahukum? Kamu ni berjumpa ni dengan tubuh badan jasad ke atau roh saja? Maka dia kata, jasad kami dah habis dah. Jasad dah tak ada lagi, dah makan tanah lah kita kata. Tapi kami yang bertemu ni ialah roh kami. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang, Ustaz, saya punya mak saya dah dikorek kubur dia, dah dipindahkan tulang belulang dia. Itu tak ada menjadi masalah. Tulang belulang dia pindah ke, jasad dia pindah ke, tapi roh dia tu yang masih hidup. Roh dia tu yang kita katakan tadi, bertemu, berziarah antara satu sama lain. Maka berkatalah orang yang hidup ini, fahal ta'lamuna bi ziyaratina iyyakum? Kamu tahu tak kalau kami datang ziarah kepada kamu? Ni orang yang hidup ni tanya pada datuk dia yang sudah meninggal ni. Kalau kita pergi ziarah kamu ni, orang yang meninggal, tahu tak? Maka kata datuk dia, na'lamu biha asyiyatul jum'ah wa yaumul jum'ah wa yaumus sabt ila tuli syams. Kami tahu siapa yang datang ziarah pada kami kalau kamu datang pada ziarah kami pada petang Jumaat, maknanya malam Jumaat, atau pada hari Jumaat, atau pada hari malam Sabtu sampailah terbit matahari pagi Sabtu. Jadi ini orang ahli kubur bagi tahu ni kepada orang yang hidup. Dan kebetulan lah dia pun mimpi orang yang soleh juga. Dia pun orang soleh. Maka aku bertanya, orang yang hidup ni bertanya pada datuk dia yang sudah meninggal, kaifa zalika dunal ayyam kulliha? Kenapa hari Jumaat saja special? Hari lain kenapa tidak? Maka dia datuk jawab, zalika li fadli yaumil jumu'ah wa izamihi. Inilah kelebihan hari Jumaat dan keagungan hari Jumaat. Nampak tuan-tuan? Jadi yang bagusnya kalau kita nak ziarah keluarga yang dah meninggal hari Jumaat. Petang Jumaat tu, petang tu maknanya hari Khamis malam Jumaat. Dan malam Ustaz takut nak pergi, okey. Hari Jumaat pagi sampai kepada Maghrib. Lepas Maghrib dah masuk malam Sabtu. Malam Sabtu tu masih lagi dikirakan sebagai berkat Jumaat tu. Ahli kubur masih lagi di alam kuburnya sampai pada pagi hari Sabtu sebelum terbit matahari. Masya Allah tuan-tuan ya. Ini satu panduan untuk kita lah. Habis hari lain Ustaz, mayat tu tak adakan roh dia. Allahu'alam. Kita tak boleh cakap apa-apa. Mungkin ada juga, tak ada masalah. Ya, tetapi ini hari Jumaat ada kelebihan yang istimewa. Ya, orang ahli kubur tu tahu siapa yang datang ziarah dia. Demikian juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dan juga daripada Imam Baihaqi daripada Bishr bin Mansur, iaitu menceritakan kepada kita ada seorang lelaki daripada kami ni yang selalu pergi ziarah ke kubur dan dia selalu membaca selawat dan mendoakan untuk orang ahli kubur. Waktu dia pergi ziarah petang-petang nanti, dia akan doakan kepada ahli kubur, semoga Allah mesrakan kamu, memelihara kamu daripada ketakutan, semoga Allah merahmati kamu yang keseorangan, semoga Allah ampunkan dan menghapuskan kesalahan kamu dan menerima amalan-amalan kebaikan kamu. Dia doa tu bagus tu, ya. Allah amankan, Allah Ta'ala merahmatkan, Allah Ta'ala menghampunkan, dan Allah Ta'ala menerima amalan kamu yang baik. Maka satu hari dia tak datang ke kubur kerana ada urusan dengan keluarga, tak datang. Maka hamba Allah yang selalu datang ziarah kubur ni
pada malam dia tak datang ke kubur tu, dia bermimpi rombongan orang-orang datang ke rumah dia. Dia pun takut, apa ni, siapa ni? Maka orang-orang yang datang tu mengata, kamilah ahli kubur yang kau tiap-tiap hari doakan untuk kami, tapi hari ni kau tak datang pada kami. Doa apa? Doa yang kau doakan kami supaya dirahmati Allah, supaya kami dialah aman, supaya kami diampunkan dosa, semoga kami diterima amalan. Masya Allah. Jadi orang ahli kubur tu senang dengan doa-doa yang kita bacakan untuk mereka. Maka berkatalah orang lelaki yang mimpikan ahli kubur tu datang ke rumah dia. Dia pun kata, lepas pada tu tak pernah aku miss. Setiap kali aku lalui tepi kuburnya, kubur pada perkuburan, dia akan beri salam dan doakan. Itulah cara kita pun. Ya, kita sedang driving, kita lalu tepi perkuburan, jadi jalan kubur ke, kalau kat North Bridge Singapura ya, ataupun di jalan perkuburan kat mana-mana ke ya, kita sambil lalu, Assalamualaikum ya ahlal kubur warahmatullahi wabarakatuh, yaghfirullahu lana walakum, Allah ampunkan kami dan ampunkan kamu, Al-Fatihah, kita doakan. Itu orang-orang ahli kubur tu mendapat demi barakahnya. Dan itu sangat baik sekali tuan-tuan untuk kita lakukan ya. Sebab kita mendoakan untuk ahli kubur. Ahli kubur pun doakan untuk kita juga. Apalagi kalau ahli kubur tu ada daripada kalangan ulama. Apalagi daripada awliya, wali-wali Allah. Kalau yang di Singapura tu, kalau mereka lalu di ECP tu, lalu sebelah makam Habib Noh tu, jangan lalu saja driving tu. Assalamualaikum ya Habib Noh warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doakan kami selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Masya Allah. Itu tuan-tuan dan puan-puan ya. Ahli kubur tu hidup. Ini bukan kita kata. Ini Nabi sendiri kata. Nabi SAW selepas peperangan Badar, setelah ditanamkan orang-orang kafir, 70 orang mati. Orang Islam ada mati syahid 14 orang. Nabi berkata kepada orang kafir itu, sekarang kamu dapat apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kamu. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka dah mati boleh dengar? Nabi kata, mereka lebih dengar lagi daripada kamu. Tapak-tapak terompah kamu pun mereka dengar. Cuma mereka tak menjawab. Mereka tak jawab tu bukan apa. Mereka jawab, cuma kita yang tak dengar. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Ahli kubur tu, hatta kalau orang kafir pun dia dengar, apalagi kalau orang Islam, apalagi kalau ulama, apalagi kalau awliya. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, selalulah jadikan kita punya kebiasaan bila kita lalu di samping perkuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur warahmatullahi wabarakatuh. Itu Assalamualaikum pun tanda doa dah tu. Atas kamu sejahtera dan rahmat Allah dan berkat Allah. Itulah kira doa. Al-Fatihah. Kalau boleh kita tambah lagi Qul Huwallahu Ahad. Kita dah sebut juga dalam pelajaran kita, kalau kita lalu kubur, bagus itu baca Fatihah, Ayatul Kursi sekali, Al-Hakumut Takatsur sekali, kemudian Qul Huwallahu Ahad 11 kali. Itu kalau kita masuk dalam perkarangan kubur lah. Tapi kalau kita lalu driving, mungkin tak sempat nak baca banyak-banyak tu, baca Fatihah sekali pun dah cukup lah ya. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Dan dikeluarkan juga daripada Ibnu Abi Dunya dan Imam Baihaqi daripada Uthman bin Saudah mengatakan bahawa ibunya daripada orang ahli ibadat. Ini Uthman, mak dia orang ahli ibadat, masya-Allah. Dan dia digelarkan rahibah. Rahibah tu macam kita kata rahib lah. Rahib tu lelaki, ini rahibah perempuan. Maknanya tempat semayang saja dia. Apabila dia meninggal, maka aku mendatangi dia pada malam Jumaat. Setiap malam Jumaat aku datang ziarah kubur mak aku. Orang zaman dulu malam Jumaat pun tak takut pergi kubur. Kita saja malam Jumaat takut pergi kubur. Kita lah tu ya. Kemudian setiap malam Jumaat aku datang ziarah kubur mak dan doakan untuk mak aku dan memohon ampun untuk mak aku dan untuk sekalian ahli kubur. Bagus. Kita ingat tuan-tuan, bila kita ziarah kubur, jangan kita hanya doa untuk mak kita, untuk ayah kita, untuk datuk kita, dan juga untuk sekalian ahli kubur yang ada di sekelilingnya. Orang-orang kelilingnya pun mendapat barakahnya tuan-tuan. Umpama, ya Allah, ampunkanlah ayahku, ampunkanlah almarhum ibuku ni, dan sekalian ahli kubur yang ada di samping semua, ya Allah, ampunkanlah mereka, rahmatkan mereka. Mereka pun mendapatkan, Ustaz, kalau saya dah doakan untuk mereka, nanti bagian mak saya sikit. Tak ada. Bagian mak awak sepenuhnya macam mana awak doakan, dan bagi sebahagian bahagian itu juga, sepenuhnya juga diberikan pada ahli kubur yang lain pula. Jadi jangan kita lokek tuan-tuan.
Kita lokek, besok kita mati pun orang lokek pada kita. Bagaimana perasaan kita? Orang datang ke rumah kita, rumah sebelah, dia bawalah hidangan kepada rumah sebelah, kemudian hidangan tu dia bawa lagi kepada kita. Terima kasih. Perasaan kita itu dalam hidup kita tak perlukan. Ini kita dalam mati dan kubur sangat memerlukan. Kita hanya harap siapa saja nak hadiah pada kita ni. Ya Allah, adalah anak cucuku, adik-beradik, ada kalau orang datang ke kubur ni, hadiahkan Fatihah apa. Kita sangat mengharapkan. Macam mana kita buat sekarang untuk ahli kubur? Macam itulah nanti besok kita mati, akan Allah gerakkan orang-orang yang baik-baik datang melalui kubur kita dan hadiahkan Fatihah untuk kita. Jadi setiap malam Jumaat, aku datang ziarah kubur mak aku dan doakan untuk dia. Maka aku melihat dalam satu malam, dalam mimpi, aku melihat mak aku. Dan aku berkata, wahai ibu, bagaimana ibu sekarang? Maka ibunya kata, wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah sangat sakit. Ya, tetapi aku Alhamdulillah, dalam alam barzakh ni sangat-sangat bersyukur pada Allah. Kerana dibentangkan pada aku, iaitu dibahukan kuburku dengan bau-bauan daripada syurga. Dan aku bersandar di atas bantal-bantal tilam-tilam daripada sundus dan istibrak. Mana bantal-bantal yang berwangi-wangian, yang indah-indah daripada syurga. Maka aku berkata kepada ibuku, Ibu ada apa-apa hajat tak? Ada apa-apa nak saya pula buat? Kata ibu, ada. Aku pun tanya, apa dia ibu? Maka kata ibunya, jangan kau tinggalkan apa yang kau lakukan sekarang ini, menziarahi aku dan mendoakan untuk kami. Menziarahi kami dan mendoakan untuk kami. Kami itu maksudnya untuk ibunya dan juga ahli kuburnya. Fa inni anisun bimaji'ika. Kerana aku sangat senang, sangat bergembira dengan kedatangan kau pada hari Jumaat. Sebab anak ni selalu pada malam Jumaat datang ziarah ibu dia. Jadi ibu dia bagi tahu, aku sangat senang kedatangan kau pada hari Jumaat. Malam Jumaat, hari Jumaat sampai kepada malam Sabtu tu yang kita dah sebut tadi. Idza aqbalta min ahlika yuqal ya rahiba. Kalau kau datang, kau pun berkata padaku, ya rahiba, wahai ibu yang kuat ahli ibadah. Maka kami semua akan datang pada engkau. Maka kami semua gembira dengan kedatangan kau. Dan semua orang-orang yang ada keliling aku, mereka akan berkata, wahai ibu yang ahli ibadah, telah datang saudaramu menziarahimu. Mereka yang di keliling aku pun rasa gembira. Macam kita lah. Kalau hidup dalam dunia ni sekarang, sebelah rumah kita tu didatangi oleh orang besar. Orang yang bawa kebaikan-kebaikan pada jiran. Kita, rumah jiran kita ada orang datang, rumah orang besar. Kita rasa happy. Macam itulah juga orang ahli kubur. Masya Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sekarang kita tak rasa. Tetapi besok kita jadi ahli kubur, kita akan dapat rasakan dia. Macam mana kita buat sekarang untuk ibu ayah kita, besok insya-Allah mudah-mudahan anak kita pula akan buat untuk kita. Ya, kita pun nak anak kita datang ziarah kita kan. InsyaAllah kita sekarang amalkan ziarah kubur ibu ayah, datuk nenek kita. InsyaAllah Allah balas untuk kita pula anak-anak kita. Begitu juga disebutkan oleh Imam Salafi daripada aku mendengar Abdul Barakat daripada Abdul Wahid daripada Abdul Rahman bin Ghulabil Susi di Iskandaria. Iskandaria di mana? Di Mesir tuan-tuan. Ya, iaitu di Alexandria. Dia berkata, aku dengar daripada ibuku mengatakan bahawa ra'aitu ummi fil manam. Ibuku mencerita padaku, ibu aku berkata, aku lihat ibuku dalam mimpi. Mana nenek dia? Dalam mimpi selepas dia meninggal dunia. Dan dia berkata, wahai anak perempuanku. Mana nenek dia? Berkata pada anak dia. Anak perempuan tu ibuku. Ya? Wahai anak perempuanku, engkau bila datang ziarah kepada aku, duduklah di sisi kuburku sekejap. Jangan cepat-cepat. Duduk sekejap, lama-lama sikit. Kerana aku berasa gembira melihat wajah engkau. Dan gembira kerana kau mendoakan untuk aku. Apabila engkau telah pulang, maka hilanglah rahmat tu daripadaku. Jadi maknanya kalau sekiranya kau duduk, kau bacakan doa, kau doakan untuk aku, maka rahmat pun turun. Rahmat tu turun, ya, yang di mana rahmat tu menyelubungi ibunya dengan orang-orang ahli kubur sampingnya.
Masya Allah tuan-tuan ya. Jadi kita kalau pergi ziarah kubur mak, kubur ayah, atau saudara-saudara kita, kalau ada masa lah, duduklah lama sikit, ya duduk nak baca apa Ustaz? Baca Yasin, baca Qul Huwallah, baca Fatihah, baca selawat dan doa supaya Allah rahmatkan kubur ibu kita, ayah kita atau saudara mara kita yang dah meninggal. Dan sekalian ahli kubur, jangan lupa. Dan sekalian ahli kubur. Al-Hafiz Ibn Rajab menceritakan, telah sampai kepadaku daripada Ali bin Abdul Samad, daripada Ahmad Al-Baghdadi, daripada ayahnya mengatakan, qala akhbarni Qustintin, yang telah diceritakan kepadaku oleh seorang yang bernama Qustintin, iaitu orang Rom, daripada Roman, ya, daripada Rom. Samitul Asad bin Musa, aku dengar daripada Asad bin Musa mengatakan, aku ada seorang teman yang telah meninggal. Siapa yang cakap ni? Asad bin Musa. Dia cerita, aku ada seorang teman yang meninggal. Maka aku lihat dia dalam tidurku, mana dia dalam mimpi, dan dia berkata kepadaku, Subhanallah, ji'ta ala qabri fulan sadiqika, engkau telah datang kepada kubur teman kau. Maka aku lihat engkau ada di sana, kau membaca ayat-ayat, mendoakan untuk dia. Tapi kau tak datang ziarah pada aku. Masya Allah. Ini nampak tuan-tuan. Teman juga. Jadi, aku ada teman. Teman aku ni dah meninggal. Maka aku mimpi, dalam mimpiku, teman aku berkata, engkau pergi ziarah kawan kau, tapi kau doakan untuk dia, kau tak datang ziarah kubur aku. Maka, orang yang hidup ni, dalam mimpi bertanya kepada yang teman yang dah mati. Macam mana kau tahu aku pergi datang ziarah kawan aku yang sana? Dia kata, aku nampak kau datang. Kawan yang hidup ni terkejut. Macam mana kau nampak? Kau kan kena tutup dengan tanah. Dalam kubur kan? Dah kena tutup dengan tanah. Kata dia, tidakkah kau melihat air yang di mana dia ditutup? Apa yang air tu, dia tutup yang bawahnya. Tapi nampak tak kat bawah? Nampak. Macam itulah kami pun, tanah ini seperti cermin. Kita nampak siapa yang lalu, siapa yang datang. Masya Allah, tuan-tuan. Itulah hakikatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, pada petang ini kita belajar mengenal apakah yang berlaku pada ahli kubur bila kita datang ziarah. Mereka tahu siapa yang datang. Mereka cam kita. Kalau kawan-kawan kita lah yang kita kenal kat dunia, mereka tahu. Lebih-lebih lagi ibu ayah kita, datuk nenek kita, suami kita atau isteri kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba buat satu keazaman. Ya, kalau sekiranya kita dapat ziarah kubur saudara mara kita pada hari Jumaat atau Khamis malam Jumaat atau Jumaat malam Sabtu selagi sebelum terbit matahari pada hari Sabtu pagi, ahli kubur tahu siapa yang datang dan menziarahinya. Dan jangan lupalah, bacakanlah doa, bacakanlah Fatihah, bacakanlah Qul Huwallahu Ahad, kalau boleh baca Yasin, dan hadiahkan kepada ahli kubur yang kita ziarah serta dengan sekalian ahli kubur yang ada. Sama pahala yang kita berikan hadiah pada ibu ayah yang datuk kita yang kita baca, dan mereka pun yang lain semua mendapatkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami, kurniakanlah kami anak cucu saudara mara yang datang menziarahi perkuburan kami setelah mati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kubur ibu ayah kami, datuk nenek kami, isteri suami kami yang telah meninggal dunia, adik-beradik kami, guru-guru kami, dan diri kami juga yang akan mati. Ya Allah, satu taman dari taman syurga. Luaskanlah kubur kami seluas mata memandang. Masukkanlah bawah syurga dalam kubur kami. Dan kumpulkanlah roh kami bersama arwah yang salihin, Ya Allah. Dengan orang-orang yang mukminin, Ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Matikanlah semua kami dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Izinkanlah Rasulullah menyambut roh kami ketika roh kami berpisah dari jasad kami. Izinkanlah Rasulullah menyambut mayat kami ketika mayat kami dimasukkan dalam kubur kami. Luaskanlah kubur kami, Ya Allah. Bangkitkanlah kami di yaumul qiyamah bersama para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, dan izinkanlah kami dibangkitkan bersama ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, adik-beradik kami, anak cucu kami, suami dan isteri kami semua, Ya Allah, mendapat barakat dan syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami, Ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami dengan berkat Nabi SAW. Jadikanlah anak cucu kami orang yang soleh dan solehah, yang menziarahi kami setelah mati kami, Ya Allah. Jadikan mereka orang yang beriman dan bertakwa, Ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami masih sekolah, terangkanlah hati mereka dan berilah kejayaan pada pelajaran mereka. Anak-anak kami belum ditemui jodoh, kurniakan mereka jodoh orang yang baik-baik, Ya Allah. Dan zuriat-zuriat yang beriman lagi bertakwa. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami yang zahir dan yang batin, dan sembuhkanlah penyakit saudara kami dan sahabat anak kami dan sekalian mereka yang mengikuti pengajian online ini, Ya Allah. Sembuhkanlah semua penyakit-penyakit mereka dan kabulkan hajat kami dan hajat mereka semua, hajat dunia dan hajat akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kepada mereka yang telah membuatkan derma kepada hari Ashura yang lepas, dan dermanya ada antaranya telah dapat kami rakamkan dan saya telah masukkan di dalam FB saya. Bolehlah silalah lihat di FB itu, ya. Beberapa tempat yang telah kami usahakan, antaranya ialah di negara Kemboja dan juga di Indonesia dan juga ada yang di Bangladesh, ya. Jadi mudah-mudahan semua niat tuan-tuan bersedekah, berkhairat diterima Allah dan dikabulkan menjadi amal soleh tuan-tuan dan puan-puan di sisi Allah. Amin ya rabbil alamin. Nah, marilah sama-sama kita baca istighfar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. A'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Mari kita baca selawat. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah lepas maghrib jam 7.45 ada pengajian Syama'il Muhammadiyah.
kitab yang membicarakan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah jam 9 malam ni lepas Isyak akan ada pengajian di Masjid Hasanah, iaitu pengajian kita Al-Hikam yang sangat-sangat penting dalam kita beramal, tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya. Siapa di kelapangan silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.